Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakan-rakan media. Berdiri sebaris dengan saya adalah Datuk Dr. Rohaizat, Datuk Dr. Hisham Shah dan Dr. Nuhayati Rosli. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 166 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 1,487 kes, iaitu bersamaan dengan 36.1% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 8 April 2020 jam 12.30 hari, terdapat 156 kes baru yang dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 4,119 kes. Ini bermakna bilangan kes yang didischarge hari ini juga adalah melebihi bilangan kes baru yang dilaporkan. Sehingga kini, seramai 76 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi. Daripada jumlah tersebut, 45 kes memerlukan bantuan pernafasan. Ada pengurangan kes dirawat di ICU dan yang diberi bantuan pernafasan dibandingkan dengan semalam. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat 2 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 65 kes, bersamaan dengan 1.58% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-64 iaitu kes 2,903 merupakan perempuan warga negara Malaysia berumur 58 tahun dan mempunyai latar belakang kencing manis dan darah tinggi. Beliau telah dirawat di Hospital Tuanku Jaafar Negeri Sembilan pada 30 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 7 April 2020 jam 3.20 petang. Kes kematian ke-65 iaitu kes 1906 merupakan lelaki warga negara Pakistan berumur 69 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis. Beliau telah mempunyai sejarah menghadiri perhimpunan di Sri Petaling. Beliau telah dirawat di Hospital Kuala Lumpur pada 22 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 8 April 2020 jam 9.30 pagi. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada ahli keluarga mereka. Ingin dimaklumkan, Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengesan sebuah subkluster di daerah Rembau, Negeri Sembilan yang berkaitan dengan perhimpunan di Sri Petaling. Ini merupakan satu kluster yang melibatkan kaki tangan sebuah sekolah dan kemudiannya beberapa lokaliti di dalam daerah Rembau, iaitu Pedas, Pilin, Kundur dan Batu Hampar. Sehingga 8 April 2020 jam 12.30 hari, terdapat 27 orang yang telah dikenal pasti positif COVID-19, termasuk 2 kes yang dirawat di unit rawatan rapi. Kluster ini mula dikesan apabila keputusan ujian COVID-19 adalah positif bagi beberapa guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Pedas. Penularan ini dipercayai berpunca daripada satu mesyuarat yang diadakan di sekolah berkenaan di mana ianya telah dihadiri oleh kes indeks iaitu kes ke-448 yang merupakan salah seorang peserta perhimpunan di Sri Petaling. Guru-guru dan kaki tangan sekolah yang dijangkiti seterusnya menjangkiti ahli keluarga mereka dan penduduk kampung sehingga terdapat 3 generasi jangkitan. Siasatan juga mendapati terdapat aktiviti kunjung-mengunjung ke rumah saudara untuk melawat ahli keluarga yang tidak sihat, walaupun negara kini adalah dalam tempoh perintah kawalan pergerakan. Kementerian Kesihatan Malaysia memandang serius kepatuhan rakyat Malaysia dalam mengikuti nasihat yang telah dikeluarkan. Setiap lapisan masyarakat perlu memainkan peranan masing-masing secara bertanggungjawab. Pematuhan kepada ketetapan ini adalah amat penting bagi mengekang dan berlakunya penularan jangkitan
yang meluas dalam masyarakat. Didapati semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan masih terdapat aktiviti pergerakan yang tidak dibenarkan serta aktiviti kunjung-mengunjung ke rumah saudara mara termasuk mereka yang tidak sihat serta mereka yang sedang menjalani home surveillance. Misalnya, bagi kes kematian ke-64, beliau dan beberapa orang lain telah meneruskan perjalanan keluar kawasan iaitu kedua negeri meskipun Perintah Kawalan Pergerakan telah dikuatkuasakan mulai 18 Mac 2020. Didapati kenderaan di jalan raya juga semakin meningkat. Kementerian Kesihatan Malaysia khawatir sekiranya ketidakpatuhan oleh masyarakat ini akan meningkatkan lagi penularan jangkitan COVID-19. Mengambil kira situasi semasa ini, Kementerian Kesihatan ingin menggesa orang ramai supaya kekal patuh pada Perintah Kawalan Pergerakan. Ini adalah amat penting bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Sepanjang tempoh PKP, pihak Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan orang ramai supaya duduk di rumah sambil mengamalkan tahap kebersihan yang optimum pada setiap masa seperti kerap mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun. Jarakkan sosial sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang ramai. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan? Dua soalan lagi. Hari ini ada seorang doktor swasta menggesa satu bidang pegawai kedua ke Padang di Hospital Sekitar Terjejas dengan mengatakan bahawa PKMKK untuk melindungi para petugas barisan hadapan. Apa respon Datuk? Dan soalan kedua, apa status bekalan PPE dekat fasiliti kesihatan sekarang? Hari itu disebut mencukupi tapi masih dilihat masih ramai yang mengagikan PPE dan ramai yang lagi masih meminta donation PPE jadi pemenang. Jadi isu yang berkenaan ialah jangkitan ataupun melibatkan warga Kementerian Kesihatan. Dan kalau kita lihat pada mulanya jangkitan kepada healthcare workers ataupun barisan hadapan kesihatan ialah berlakunya di hospital swasta. Jadi pada hari kalau kita lihat pada peringkat awal itulah jangkitan yang kita dapati dan apa yang pasti ialah kita telah melakukan dua mesyuarat dengan pihak swasta iaitu pada 1 hari bulan Mac dan juga 12 hari bulan Mac supaya pengurusan pihak hospital swasta dan klinik swasta dapat meningkatkan langkah-langkah pencegahan untuk mengelakkan mereka daripada jangkitan. Dan apabila kita lihat pada barisan hadapan Kementerian Kesihatan yang dijangkiti, ada seramai 181 orang dengan 2 kematian. Dan 2 kematian ada sejarah perjalanan ke negara Turki dan juga Indonesia. Dan tidak berkaitan dengan jangkitan dan masa-masa bekerja. Dan daripada jumlah 181, 67% iaitu 122 dijangkiti di luar kawasan hospital. Berarti mereka menghadiri contohnya majlis perkahwinan dan sebagainya. Dan mereka datang ke hospital, ada yang menjangkiti rakan-rakan mereka dan sebagainya. Dan kita lihat ada keseluruhan ada 36 yang dijangkiti semasa berkhidmat di klinik ataupun di ICU. Tetapi mereka yang dijangkiti yang 36 ni dijangkiti sebab apabila mereka melaksanakan sesuatu prosedur, pesakit tersebut tidak memberitahu ataupun memaklumkan kepada doktor mereka ada hubung kait dengan kontak rapat. Jadi mereka tidak mematuhi ataupun tidak memakai pelindung ataupun PPE. Tetapi yang harus ditegaskan di sini, tidak ada seorang pun, saya ulang, tidak ada seorang pun yang berkhidmat di ward COVID ataupun unit rawatan rapi yang dijangkiti setakat ini. Bermaksud mereka mengamalkan langkah-langkah pencegahan dan juga memakai PPE semasa melaksanakan tugas. Jadi isu tu ialah isu jangkitan yang meningkat. Kalau kita lihat jangkitan 20% adalah di hospital, berarti 80% jangkitan bukan berkaitan dengan perkhidmatan yang diberikan di hospital. Jadi hanya 20%, yang 20% kita nasihatkan sama ada pesakit ataupun
mereka yang bekerja di hospital, kalau ada hubung kait rapat dengan golongan-golongan yang berisiko tinggi, hendaklah maklumkan kepada Kementerian Kesihatan ataupun pengurusan hospital. Jadi yang itu jelas ya, yang isu itu telah diperjelaskan. Dan juga ada juga hospital-hospital swasta yang dijangkiti, bukan hanya kementerian, tetapi nasihat Kementerian Kesihatan kepada semua adalah meningkatkan langkah-langkah pencegahan dan jaga kebersihan semasa memberikan perkhidmatan. Yang isu kedua ialah PPE. Setakat ni kita tak ada masalah kekurangan PPE, tetapi ramai yang mendemakan PPE kepada kita, dan juga kita tak mengharapkan pengimportan PPE. Dan hari ini kita lihat, Kementerian Kesihatan ingin mengucapkan terima kasih kepada industri-industri, contohnya industri fashion, dan mereka telah membantu Kementerian Kesihatan untuk membuat PPE untuk Kementerian Kesihatan, dan juga Jabatan Penjara juga membuat PPE, dan staf-staf kita hatta sampai pengarah hospital HKL pun terlibat bersama untuk membuat PPE. Dan ini mungkin adalah satu inisiatif yang bagus supaya kita tak bergantung pada PPE dalam luar negara. Dan juga staf-staf kita ataupun warga Kementerian Kesihatan, mereka banyak berinovasi ataupun mempunyai idea-idea yang kreatif. Dan kita contohnya kita membuat shield mask. Kos shield mask tu hanya RM2 saja, dibandingkan dengan pembelian kita RM30 contohnya. Jadi inovasi ini boleh diguna pakai untuk kita mengguna dan juga perluaskan penggunaan di negara kita. Okey, Datuk, masih lagi berkaitan dengan petugas barisan harapan KKM. Tak tahu juga adakah mereka ini kesemuanya akan disaring sekiranya berhadapan dengan sakit ataupun mereka hanya akan disaring sekiranya bergejala sahaja? Kita menyaring sakit ataupun barisan hadapan secara berkala, berkhidmat secara berkala. Bukan hanya di hospital ataupun fasilitis Kementerian Kesihatan, dan swasta pun mereka laksanakan. Jadi kita tak tunggu sama ada mereka dapat gejala dulu barulah kita nak saring, tapi kita saring secara berjadual. Jadi kita dah setakat ni kita saring lebih daripada 2,000, tetapi yang positif tu hanya 181. Swasta sendiri dapat approach KKM untuk mungkin bagi idea ataupun ada kongsi idea untuk memudahkan lagi kerja-kerja penayaan. Sebagaimana saya cakap beritahu tadi, kita ada dua mesyuarat bersama dengan pihak swasta, iaitu 1 hari bulan Mac dengan 12 hari bulan Mac. Ini boleh rujuk kepada laman Facebook saya. Dan masa kita ada pembincangan, pihak swasta contohnya kita bincang isu kekurangan ventilator. Setakat ni pihak hospital swasta telah meminjamkan 70 ventilator kepada Kementerian Kesihatan. Jadi kita dapat lihat kerjasama padu antara pihak swasta dengan Kementerian Kesihatan. Dan juga kita melaksanakan ataupun mereka ada kekangan, contohnya dalam memperolehi topeng muka dan juga isu-isu PPE, dan kita bincang bersama. Dan kita ada garis panduan yang berkongsi bersama dengan pihak Kementerian Kesihatan dengan pihak swasta. Jadi kita sentiasa menghubungi pihak swasta. Kalau mereka ada idea yang bagus, yang bernas, sila kemukakan idea kepada Kementerian Kesihatan. Datuk, the EMCO in daerah Keluang is coming to an end April 9 tomorrow. I would like to ask also if you think the EMCO so far has achieved targets that KKM wanted, and is there any, do you think you'll extend the EMCO in Kluang since it's coming to an end? Thanks. So we are quite happy with the progress made in EMCO in Kluang. And for example, today we have seen a detection of another 4 cases. So total about 134 cases. The detection of positive patient. Dan Bandar Baru Ibrahim Majid 137 kes, iaitu semalam 134 ada pertambahan 4 kes.
Dan pecahan ikut mukim, Ulu Benut 151, Keluang 18, Macap 4, Nyoh 1. Jadi kita lihat dari segi pelaksanaan PKPD di Keluang adalah menggalakkan dan juga mencapai matlamat yang telah kita laksanakan untuk tempoh 2 minggu. Dan ini kita mempunyai hasil yang positif dalam melaksanakan EMCO di Keluang. Dan kalau kita lihat di Ulu Langat, jumlah kes saringan ialah 1,801 dan hari ini di kes positif Ulu Langat ada pertambahan 8 kes, iaitu daripada 350 kes malam ke 358 kes. Dan di Kampung Sungai Lui ada pertambahan 1 kes saja daripada 90 hingga 91. Bukan Kampung Sungai Lui ada pertambahan 7 kes, iaitu daripada 260 ke 267. Jadi pecahan ikut mukim ya, Ampang 57 kes, Beranang 10 kes, Ceras 44 kes, Ulu Langat 106 kes, Kajang 131 kes, Semenyih 10 kes. Dan Menara Plaza City One jumlah disaring 2,109 dan kita jumlah kes positif Menara Plaza City One ialah 30 kes ya. Dan luar menara ada 15 kes. Ini hasil daripada ujian ataupun saringan yang kita laksanakan setakat ini. Dato', mengenai kes kematian ke-64 yang ada banyak cross contact, so bagaimana dengan cross contact tu? So apa prosedur yang mereka telah dikuarantin atau sebagainya? Jadi kalau kita lihat sekarang ni ada beberapa kluster yang telah kita maklumkan. Yang pertama, kluster kes import daripada Itali, ada pertambahan 1 kes dan jumlah kematian kluster ni adalah 5 orang dan jumlah kes setakat ni adalah 41 kes. Dan kluster persidangan agama di Gereja Kuching ada pertambahan 24 kes. Semalam kita umumkan 86 kes dan hari ini jumlah kes setakat ni adalah 110 kes. Dan jumlah kematian untuk kluster persidangan agama di Gereja Kuching ialah 2 orang. Dan kluster Keduri di Bandar Baru Bangi ada pertambahan 2 kes. Dan jumlah kes terkini ialah 94 orang. Dan kes yang sembuh 15 dan tiada kematian. Namun begitu, ada 4 kes dirawat di ICU. Dan kumpulan tabligh di Seri Petaling adalah yang kluster yang terbesar, iaitu 1,682 orang. Dan hari ini ada pertambahan 25 kes dan dengan kadar 41% ya. Dan jumlah kes di Rembau yang baru saya maklumkan ialah 27 orang. Just on the sporadic cases, the 69 sporadic cases, do we know where they are? They are all around the country, so that's the reason why we are not able to pick them up. In terms of, not able to localize them in terms of their history and etc. But the chances are maybe they contacted the virus from the community. So it is possible the community comes. We have multiple cluster here, so it is possible that the 69 of cases they got the infection from the community. Datuk, mengenai perjanjian untuk mendapatkan topeng muka dengan ventilator, benarkah dakwaan ada yang mengatakan barang-barang tersebut tidak sampai di Malaysia kerana ada negara lain yang membida lebih tinggi untuk barang-barang itu? Setakat ni kita tak ada masalah. Jadi kita lihat pada stok kegunaan kita, iaitu topeng muka, PPE dan sebagainya memang cukup. Tetapi kita ada kekangan melepas dari segi penghantaran ataupun pengagihan kepada negeri-negeri yang lain. Tapi isu tu dah diselesaikan. Jadi tak ada masalah jadi dari segi stok yang diperlukan. Tetapi kita sedar penggunaan PPE telah meningkat 2 hingga 3 kali. Jadi bila penggunaan PPE meningkat, contohnya hospital, kalau dia punya penggunaan amat tinggi, jadi kita kena lihat bagaimana secepat mungkin kita kena agihkan PPE yang baru kepada hospital tersebut. So isu ialah is basically a distribution issue. Logistik, isu logistik.
Semalam Ketua Pengarah Global WHO bagi tahu Afrika tak nak jadi bahan uji kaji vaksin. So adakah Malaysia menawarkan diri untuk menjadi uji kaji vaksin? Itu soalan pertama. Soalan kedua saya, memandangkan hari ini ada kematian daripada warga negara asing iaitu Pakistan. So boleh tak kami untuk mendapatkan maklumat berapakah jumlah positif COVID di kalangan warga asing? Sekiranya Datuk masih belum mendapatkan fakta tersebut, statistik tersebut, mungkin esok Datuk boleh menjelaskan. Terima kasih Datuk. Yang kes pertama yang mengenai warga asing yang dijangkiti, kalau kita lihat gelombang pertama, saya maklumkan ada 22 kes gelombang pertama, dan di mana 16 kes ialah berkaitan dengan warga negara China dan seorang daripada 22 kes tu warga Amerika. Kalau kita lihat gelombang kedua, besok kita akan bagikan data-data yang lebih tepat. Lebih pada 95% melibatkan warga negara Malaysia. Dan hari ini kita ada kematian dari warga negara Pakistan seorang. Bukan warga negara, ialah 145 orang. Esok kita akan memberikan taburan bukan warga negara Malaysia. Yang vaksin kita bersedia, Kementerian Kesihatan memang kita dikenal pasti sebagai satu negara yang mempunyai pendidikan yang berkualiti, dan kalau ada tawaran daripada South Africa ke ataupun dari WHO, kita bersedia untuk bekerjasama untuk menjalankan kajian bersama, iaitu kajian vaksin ataupun yang kajian selain daripada vaksin. Datuk, on the Sri Petaling cluster, yesterday you mentioned that the index cases were 607. Will this cluster trace back to the participants who returned from overseas, who returned from South Korea? So it's true that we have the cluster total 1,682. Index cases 765. First generation 694, second generation 190, third generation 19, fourth generation 7, and the fifth generation is 7 as well. So we continue to monitor this group, but we think that after doing our screening for more than 21,492 and also the close contact, especially the family members, I think probably we have achieved quite a significant numbers, but rest assured that we still believe that there are few more not detected yet. Maybe they are still abroad, they have not come back yet. So, but what's more important is for them to come to our facilities to be tested. So we encourage them to come forward to be tested so that they can protect themselves, they can protect their family, and they can protect the community. Last question. Sir, that's one more. On the Malaysian arrivals who are being quarantined at hotels, right now there seems to be a list of food items that are banned that can include Maggi mee, vegetables, fruits. Can we know what is the ministry's basis for this list of banned items? So for those Malaysian returnees, it's been managed by NATMA and MKN. So Ministry of Health, we have our advisory in terms of do's and don'ts, but our role is basically to screen them to make sure that they have no symptoms. If they have symptoms, you isolate them, we'll test them, we isolate them, and we treat them. So I think it is indeed a challenge for us to look into it, but this is how we think that if we can actually quarantine them for 14 days, we can assure that we can actually break the chain of infection, of COVID infection. But I also like to mention about the death, 65 cases that we have, and if you look into the data that we have today, 60% of the death aged more than 60 years and above. And the cluster tablik Sri Petaling, death is 30%. And in terms of comorbidities, diabetes, hypertension, or ischemic heart disease or cardiovascular diseases, so the percentage is about 75%. So it's quite high for those who have comorbidities, because the symptoms will be worse
than a person who do not have a comorbid issues and problems. Datuk Doktor, pasal PKP yang akan berakhir 14 April ni, so kita mungkin dalam 2 hari kita akan tahu yang Datuk Doktor jelaskan. So ramai netizen menyuarakan kebimbangan kalau PKP ni di end on the 14th because the hotspot is increasing and the new case detection is also increasing. Mungkin KKM pandangan awak mengenai PKP ni? We are monitoring very closely every day in terms of the increased positive cases and also the distribution or the distribution in the states as well in the district area. So as far as we are concerned, there is no exponential growth that has been seen in our cases. Although we have not won the war yet, neither have we lost the war. But what's more important is for us to monitor closely, and perhaps we need to have a few proposals. But more importantly, Ministry of Health is based on facts and science. So it's not about my opinion, but it's the facts and science. We are looking into it. We are doing the modeling in terms of the projection, and so we have seen the initial reports, but we still need a day or two for us to analyze the whole data. And with the data in hand, Ministry of Health will put up the proposal to the Cabinet and the Prime Minister. So the decision, I feel option is available, and the decision is up to the Cabinet and the Prime Minister. Last question. So just coming back to the list of banned items in hotels, is that from the ministry or is that from us? From health side is from Ministry of Health, right? So we're looking into all the issues with regards to safety. So we will give a safety advice and health advice. But other than that, in terms of what they can do, what we can't, actually follow the MKN and NATMA. All right, thank you very much. Thank you.